Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam surah At-Taubah. Surah Taubah juzuk yang surah yang ke-9 dan juzuk yang ke-11. Dalam kuliah yang lepas kita berhenti sehingga ayat 103. 103 iaitulah berakhir dengan perbincangan tentang zakat. Sebelum pada itu dalam ayat sebelumnya disebut pada kita tentang orang Muhajirin dan juga Ansar, iaitu yang disebut dalam Quran ini sebagai as-sabiqun, iaitulah orang Islam yang awal. As-sabiqun al-awwalun, orang yang awal terima Islam dan berjuang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dan disediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal sampai bila-bila di dalam syurga tersebut. Dan ayat yang lepas juga mencerita kepada kita di kalangan orang Arab ada yang munafik, dan begitu juga di kalangan ahli Madinah. Alhamdulillah. Ada di kalangan Arab ini iaitu orang Badui yang duduk jauh di kampung, dan termasuklah orang di Madinah pun yang menjadi munafik, iaitu wak-wak lolok ataupun berpura-pura beriman kepada Nabi. Sebaliknya dalam hati mereka menolak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masih sambung, kita ambil ayat 103 semula. Walaupun baru ni kita baca dah sikit, kita sambung situ semula supaya nampak ada hubungan perbincangan kita ni dengan ayat-ayat yang seterusnya. Ayat 103 ni berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Allah SWT memerintahkan ayat ni kepada Nabi, iaitu ambillah sebahagian dari harta mereka, iaitu harta orang beriman ni, menjadi sedekah supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Jadi sini ni perintah supaya dikeluarkan zakat. Nabi diperintah mengambil zakat, walaupun ayat ni guna sedekatan. Sedekatan ni ulama tafsir dalam Quran sebagai zakat. Sebab sedekah ni dia sunat. Jadi bila diarahkan Nabi ni ambil, maka tentulah benda tu wajib. Tentu wajib. Jadi bila wajib ni sebenarnya merujuk kepada zakat. Merujuk kepada zakat. Sebab sedekah ni kita tak boleh paksa orang. KJL pun tak boleh paksa orang. Agama pun tidak paksa atas keikhlasan kita ya. Tapi zakat dari segi fiqhnya, kerajaan ada hak untuk memerintahkan rakyat keluar zakat, dan boleh ambil tindakan kepada siapa-siapa yang tidak mengeluarkan zakat. Sebab tu bila zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang kita cerita dulu, bila dia dilantik jadi khalifah, dia telah mengisytiharkan perang kepada beberapa kabilah Arab yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Orang Arab ni dianggap zakat ni tanda tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak anggap benda tu sebagai tutuk tak agama. Jadi bila Nabi tak ada, bagi dia tak ada dah lah kepatuhan, ketundukan kepada Nabi, dan mereka tidak iktiraf Abu Bakar ni sebagai pemimpin. Jadi sebab tu pada waktu tu berlaku beberapa kabilah Arab yang tidak mengeluarkan zakat, dan munculnya nabi-nabi palsu. Beberapa orang nabi palsu yang masyhurnya ialah Musailamah Al-Kadzab. Ini hak paling sahih. Dia ada beberapa orang, dan termasuklah seorangnya perempuan. Dia mengaku nabi juga, nama Syajjah. Kata silap 5 ke 6 nabi semua yang mengaku nabi. Dan mereka ni akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi balik pada ayat ni, jadi sini diperintahkan kepada kita mengeluarkan zakat. Dan tujuan zakat ni sebenarnya yang saya sudah sebut dalam Quran ni, Tuhan kata tutahhiruhum. So dengan untuk membersihkan mereka dari dosa. Karena kita tidak tahu punca pendapatan kita ni, kita tidak pasti bersih ataupun tidak. Boleh jadi kita buat kerja yang baik, kerja yang halal, tetapi orang yang bayar gaji kepada kita,
ataupun orang yang mari beli kita ni, kita tak tahu dia mari mana punca pendapatan dia. Jadi melalui zakat ini kita boleh membersihkan harta yang kita kumpul daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan yang asal di segi rohaninya. Dan kemudian ialah waktu zakihim, dan mensucikan orang yang mengeluarkan zakat ni dari akhlak yang buruk, iaitu kita boleh bersih hati kita ni. Sebab salah satu penyakit hati kita ni bakhil, kedekut. Melayu kata kedekut. Ni salah satu penyakit hati. Melayu ni ada istilah dia, kedekut, takar jering. Orang berat sekali takar jering. Kita kap kata tak hidup masing. Tu zaman budak-budak bahasa jenis tak hidup masing dia kata. Jadi istilah Melayu tu ada kedekut dan takar jering. Takar jering ni berat pada kedekut lagi. Berat pada kedekut. Bakhil tu perkataan Arab. Cuma kita ni lekat haji bakhil. Orang payah BPT wis dekoh ni kita panggil haji bakhil kampung. Tu haji bakhil tu bahasa jenis haji bakhil. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat ni, kita membersihkan hati kita. Tomok kepada harta benda. Siapa tak saya berenggai dengan pitimah kita ni. Jadi melalui zakat ni kita latih dan kita cuci hati kita ni supaya tidak terikat dengan harta. Sebab tu dalam Islam, kalau kita tengok dalam perbincangan tasawuf, salah satu sifat yang dituntut untuk kita orang beriman ni bersifat zuhud. Zuhud ni bukan maksudnya kita miskin. Ramai kita orang Melayu ni utamanya bila sebut zuhud dia ingat miskin. Orang zuhud ni orang miskin, pakai baju buruk, jalan kaki, duduk rumah buruk. Sebenarnya tidak gitu. Dalam perbincangan tasawuf, zuhud ni ialah harta berada di tangan, tidak berada dalam hati. Harta duduk tangan. Maksudnya bila siapa masa dia buat guna harta, dia guna. Keluar zakat, witerah, tolong orang, sedekah kat orang. Tu orang yang zuhud. Tidak semestinya orang kaya ni, orang miskin tu zuhud. Dalam perbincangan kalau tengok setengah ulama kata, orang sesak pun dia boleh jadi tidak zuhud. Kita nampak dia macam zuhud sebab dia sesak, tapi sebenarnya hatinya tidak zuhud sebab tomok kepada harta. Temo'o boleh piti tu kak bukan main lagi. Sepuluh beruk boleh telur. Kalau kita kecek uduh beruk lagu mana kalau boleh telur dia. Gar pergi. So, wisa ambil pula. Patu buah dalam mulut. Duk lihat ni sebelah, duk lihat ni sebelah. Beruk ni. Kak pergi dengan tangan dua belah. Pahala kaki pula. Akhirnya tak nak duduk. Dah tu beruk lagu mana beruk. Terawih telur tak percaya. Telur rebus tu. Allah. Penat kerja. Hamba tahu ke biasa pergi beruk mula. Jangan budak. Beruk kalau dengar telur habis teh. Habis apa dia duduk begitu, dia tak tahu nak ke mana. Nak makan tak boleh, muka penuh hal ni. Ni nak lepas saya. Pas kaki jenje muka duk pergi 2 butir lagi. Allah, tu perangai beruk. Jadi kalau kita ni zuhud ni tidak mestinya miskin. Tidak mesti miskin. Dalam perbincangan tasawuf disebut, orang kaya boleh zuhud dan orang miskin boleh jadi bakhil. Boleh jadi bakhil, boleh jadi tomok. Sebab harta ni kita tengok kita sendirilah. Kita ni setara mana kita sayang harta. Untuk buat benda baik, benda molek, kita berasa payah kalau nak buat taubat. Kalau kita boleh buat taubat dengan mudah, mana ada sifat zuhud. Sebab zuhud ni mudahnya harta berada di tangan, tidak berada dalam hati. Habis pun dia tak ada rasa gapo. Kerana bagi dia tak ada gapo. Dan dia tahu rezeki ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang faham agama, kau banyak kita buat taubat, dia akan banyak kau mari. Dia sepedenuk. Pitimah ni kalau kita baca dalam perbincangan ulama, dia sepedenuk. Terdenuk. Kau banyak kita Allah, dia kau banyak mari. Kau banyak Allah, kau banyak mari. Supaya kita ngai. Kalau kita berhupai besar, boleh ikan besar. Kalau buah cacing, anak seluai lah. Boleh. Ikan besar tak makan cacing, tengok cacing pun geli. Sebab tu kita ke hupai macam-macam. Kan cacing, udai, kita berhupai. Patu anak ikan. Tu. Setengah tu siapa buah bewuk. Ngai itu buah bewuk. Pasal nak igak besar, kita boleh boyo. Boleh boyo. Pasal upai tu kau besar upai kau banyak mari. Harta kita pun lagu tu kok. Kau mudah kita buat tubik, kau mari lalu. Kau mari. Kita ni salah faham. Kita suruh saya belanja ni tak ada habis aku. Tak ada. Sebenarnya tidak gitu. Sebab bila Nabi sebut dalam hadis kan, dalam Quran pun sebut kebaikan kita ni al hasanah bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang kita buat ni Tuhan kata kita dapat 10 kali ganda bayaran.
Mana kalau kita buat tubik RM1, dia akan mari RM10. Kalau kita belanja RM10, dia akan mari RM100. Cuma keyakinan kita tu masalah. Ramai dengan kita tidak yakin. Sebab tu nak buat tubik kita mikir banyak. Fikir kok tu, fikir kok ni, akhirnya keleking bunyi kok go sama. Masuk dalam tung tu. Piti banyak dalam ni jumpa go sama ya. Kok tu lama sampai kawin tu lenguh tak ada tung. Ini masalah kita lah. Jadi sebab itulah dikatakan sini zakat ni boleh mensucikan kita daripada sifat tomok, sifat bakhil yang ada dalam hati manusia. Dan akan mendapat doa keampunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat baru malam ni kita baca ayat seterusnya, ayat 104. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus sadaqa wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah ialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah, dan bahawa sesungguhnya Allah ialah penerima taubat lagi amat mengasihani. Sebab dia kait ni sedekah dengan taubat. Sebab sebelum ni kita bincang tentang orang-orang munafik, orang yang menentang Nabi. Jadi Tuhan kata demon ni kalau dia buat silap lagu mana pun, kalau dia bertaubat kepada Allah SWT, Tuhan akan terima taubat. Taubat ni dalam istilahnya tentulah taubat dia panggil taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam Quran kan, dalam surah Al-Munafiqun. Ya allazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Jadi taubat ni yang Tuhan terima ni ialah taubatan nasuha. Maksud taubat nasuha ni kita bertaubat dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Nombor satu, kalau kita baca dalam kitab tu, syarat Tuhan terima taubat, nombor satu, kita menyesal dengan kesilapan ataupun dosa yang kita buat. Yang kedua, kalau kita ada berkait dengan hak orang, kita kena minta halal. Contohnya kita tipu orang, kita makan piti dia, kita kena minta halal dengan dia, minta maaf dengan dia dulu. Kalau dia tak maaf, lekat situ. Lepas tu yang ketiganya ialah berazam untuk tidak melakukan benda tu semula, tak buat balik. Jangan taubat-taubat hari ni esok buat pula. Taubat-taubat je panggil taubat sama belajar. Masa pedah tu berhenti mata, apa tu kat cari pula, tumbuk pula, makan pula. Orang luar sebut bahasa jenis taubat sampai belajar. Tika pedah tak saya taubat dah, aku tak saya makan. Esok suruh bini tumbuk pula. Bini tak tumbuk pergi beli kedai. Atau dia panggil taubat sama belajar. Kalau kita nak ni ialah kita ni usaha untuk mendapat taubatan nasuha, menyesal, rasa benci dengan dosa yang kita buat dan berhenti daripada mengulangi dosa tersebut. Tapi kalau ada kait dengan orang, ulama kata kita kena jumpa orang. Misalnya kita buat salah dia macam lah ni, banyak kita duk nulis dalam Facebook, dalam WhatsApp apa, banyak orang buat fitnah. Siapa penyakit coronavirus pun orang nulis benda karut-karut. Saya pun tak faham dengan manusia ni. Jadi satu kerja tak ada pasal-pasal gini nulis bagi tak betul. Apa kerja tak tahu. Boleh gapo tak tahu ke dia. Dan ini banyak berlaku. Jadi kalau kita buat lagu ni, kita fitnah orang, kita tuduh orang ni, nak lepas ni taubat ni kita kena pergi minta maaf dengan dia. Minta maaf lah pak cik, contoh hamba dulu kata kok sing pak cik. Amo duk kata uduh duk ayat cerita tak betul di belakang. Kena pergi jumpa lagu tu. Tu syarat dia. Jadi kena kalau berkait dengan hak manusia. Kalau dengan hak Tuhan ni direct dengan Tuhan ya. Tapi bila kait dengan manusia, kena minta maaf dengan manusia. Sebab tu kita kena beringat. Bila kita nak nulis, kita nak berkecek, kita nak buat gapo ni kena beringat bila benda tu berkait dengan manusia. Sebab tak lepas kita selagi Tuhan dia tak maaf. Kita duk sebar dalam Facebook. Boleh maklumat perlu kita sebar, tuduh orang tu, tuduh orang ni kata kat orang ni kata kat orang tu, bukti tak ada. Semua dengar cerita, dengar cerita. Orang royak. Bagi tak tahu mana. Jadi kalau salah tuai diri tu dia kata aku tak maaf. Kau munduk kata tuduh kat aku, munduk fitnah aku selama kini aku tak maaf. Nak aku mana esok di akhirat. Nak aku mana. Tu masalah. Sebab tu kena beringat. Bab-bab ni kena beringat benar. Kita ni tak boleh temu benda forward lalu. Tu perangai kita. Asal boleh ya. Posting forward lalu. Tak tahu gapo dah kita. Forward situ forward akhir seluruh dunia sebar.
Pucuk ni mari mana kita bola. Setengah tu dia sengaja pasal nak tunjuk dia hebat, dia tahu maklumat. Jadi sebar. Tengok ni berapa orang dah kena igat polis kes coronavirus ni. Kena cah. Pak terbaru Tupac. Tupac kena igat dah katanya. Ikut maklumat tadi kena igat dah kes. Sebar maklumat yang tidak betul. Cuma tak cah ke mahkamah lagi. Ni masalah hari ni. Dunia hari ni kita tidak beringat. Dari segi agama tak boleh lah. Bukan saja dunia ni, mula pun. Dari segi agamanya kena jaga. Sebab tu nak kecek, nak gapo, nak kata, nak gapo ni kena cermat. Kena cermat benar. Sebab jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Hak dengan manusia satu hang dengan Tuhan. Nak berjawab saya dengan Tuhan. Kalau kita duduk tuduh kata kat orang tu buat gini lah. Nama dia tu jatuh dah. Maruah dia hancur. Kita kata orang ni gini, orang ni gini. Bukti tak ada. Nama dia ni hancur dah. Lagu mana kita nak jawab? Kerana kita punya kerja kita. Orang habis bunuh. Nama orang, keluarga dia aib, diri dia aib. Jadi sebab tu kena beringatlah. Amos fikir sangat benar sebab zaman ni berat. Kalau kita duk main dengan WhatsApp, main dengan apa ni Facebook ni, memang sakit kepala pakit tu. Banyak sangat benda-benda bab agama, bab tidak agama pun macam-macam. Jadi kalau kita menggola ni nak lari tak boleh dah. Lah ni. Menatai pun main WhatsApp pun. Mau ni ada orang atas kucing duk tengok Facebook. Tu dia ambil kekoh. Dia pun alik juga ngapa ni. Nak royak. Dia jadi nyakit dalam ni. Budak kecil lagu tu gak teriak-teriak mak ayah Allah. Allah tu kat senyang. Pas mampu tu teriak pula. Jangan nak royak. Jadi sebab itulah kita kena jaga. Nak suruh demo berti my god ni tak boleh. Marah kat orang jual pula. Kalau kita suruh berti tak laku kat dia jual tu. Tapi kita kena reti lah. Sebab god ni sebab kita pergi pisah. Pergi pisah ni biar reti. Jangan dia cocok kat si. Pisah ni kalau nak bawa jalan biar duduk alas sarung. Kalau tak ada sarung pun kena tok mata lik bawah. Ni jalan dengan pisah duduk begini tangan. Tepat orang sibuk. Bercocok habis orang. Tu bandingannya mudahnya. Kita ni tak tahu nak guna. Waktu sedap-sedap. Alif maya jawab telefon lagi. Kering-kering punya akak. Solah. Ada. Masa mau pergi Mekah tu. Arak orang Arak. Muncul tidak orang Melayu. Allah, parut juga tu Arak ni. Dia ke tak batang, dia kecek Arak. Solah. Dia telefon bunyi kering-kering. Muncul tak tubik lagu ni step. Dia boleh akak cabut. Solah. Mak. Kata penat kerja penat. Baik, balik pada ni. Jadi Tuhan ni yaqbalu taubata an ibadih. Menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudhu sadaqah dan menerima sedekah-sedekah. Ini dalam pengertian yang umum, zakat dan juga sedekah-sedekah yang lain. Sebab kalau tengok dalam fiqh ni dia pertama zakat. Yang kedua dia panggil sedekah, yang ketiga hadiah, yang keempat ialah hibah. Dia ada 4 istilah dalam perbincangan fiqh. Pertama zakat. Zakat ni barang wajib. Mana pun kena keluar bila cukup syarat. Yang kedua lah sedekah. Sedekah ni atas kita. Nak bui tak sebui atas kita. Cuma sedekah ni dia ada tepat kita kena bui, iaitu kepada orang yang susah. Orang miskin, anak yatim. Ni kita bagi sedekah. Yang ketiga ialah kita bagi hadiah. Hadiah ni orang kaya pun kita boleh bui hadiah. Sebab dia bukan sedekah. Kita beri kat kaya kan. Kadang-kadang kita pergi kita jumpa orang besar mari kita beri hadiah dia. Itu dia panggil hadiah. Hadiah ni tak masuk dalam bab sedekah, tak masuk dalam bab zakat. Yang keempat tu dia panggil hibah, pemberian beri gitu, ya ikut kita. Nak beri siapa. Tu dia ada 4 kategori kalau kita baca dalam kitab fiqh. Masalah di segi belanja harta ataupun pemberian ni dia ada 4 kategori. Zakat, sedekah, hadiah dan hibah. Dia lain-lain belaka tu. Kemudian disebut sesungguhnya Allah itu At-Tawwabur Rahim. Bila kita bertaubat, Tuhan ni ampunkan, menerima taubat kita. Salah satu sifat Tuhan ni At-Tawwab. Daripada 99 nama Tuhan itu ialah At-Tawwab, iaitu Tuhan yang menerima, amat menerima ataupun maha menerima taubat. Dan juga Ar-Rahim, amat mengasihani. Dia terima taubat kita tu kerana sifat kasih sayang dia. Tuhan ni ada sifat kasih sayang. Kerana kasih sayang itulah dia terima taubat.
Kalau Tuhan ni tak ada kasih sayang, dia tak akan terima taubat kita. Dia jadi sepodamuk. Sedamuk ke apa? Oh, dari cerita Seri Mersing. Tak terima dah maaf. Oh, patung nak balik. Kajang 4 malau, kajang berlipat. Kajang hamba mengkuang layu. Dagang 4 malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Naik perahu, kayuh balik. Dia anak peher kan. Berebut orang pu Seri Mersing. Cerita. Tu dia tak ada maaf dah bagimu. Pakai balik dengan begitu. Teriak saja hak puan. Tapi Tuhan ni dia ada kasih sayang. Sifat Rahman Rahim tu ada. Kerana Rahman Rahim itulah Tuhan ni terima taubat kita. Sebab dia tahu kita manusia ni kelemahan. Kita ada kelemahan. Kelemahan kita ni banyak. Nombor satu sekali nafsu kita. Nafsu ni yang ada pada orang. Ada nafsu-nafsu yang kita tak boleh kawal. Ada orang dia boleh kawal abad ni. Tak boleh kawal abad ni. Sebab nafsu ni banyak. Nafsu makan. Nafsu mewah. Nafsu nak sedap. Nafsu syahwat. Nafsu nak pakak. Tu banyak tu nafsu. Semua mari kerana nafsu. Setengah orang tu nak jadi orang besar. Habis teh. Kau tu kau ni nak naik pakak ke apa ni pasal jenis gila ke harta. Kau tu tipu orang, rasuah ke apa. Ada orang pasal jenis gila syahwat. Gila kau etin, bini orang pun kacau lagi. Pergi pisah. Dia ketik supaya balas laki bini pasal dia nak ambil kau tu bini. Tu syahwat tu nafsu. Nafsu ni macam-macam. Deki ke apa semua. Jadi nafsu ni ada yang kita boleh kawal, ada tak boleh kawal. Tapi atas kelemahan ni lah, maka Tuhan dia faham kita manusia. Maka sebab tu dia beri lalu jalan kita balik semula. Taubat ni macam kita balik semula. Kita sesat, jalan balik semula ke pakar jalan. Itu dikatakan taubat. Kalau Tuhan ni tak ada kasih sayang, dia akan tutup. Mu sesat-sat gilah mu. Mapuh tengah hotel tu. Mu nak balik tak boleh dah, aku tutup itu. Nyanyo kita. Lama akan masuk neraka. Kalau Tuhan buat lagu tu. Tapi kerana Tuhan ni kasih sayang tadi. Sebab dalam satu hadis Nabi kata Allahu Tuhan ni maha kasih kepada hamba dia lebih daripada seorang ibu kasih kepada anak dia. Bila satu kali Nabi tengok budak teriak, rebah budak kan rebah, luka teriak tengok mak dia gak kau enggak, ambil pegai gosok gapo peluk gapo gaya anak. Nabi duk tengok, lalu Nabi royak. Nabi kata Tuhan ni kasih kepada kita manusia lebih pada mak ni tak kasih kepada anak. Kemuk kan kasih tak kasih lagu mana anak sakit dia tak tidur malam. Tu mak ni cokor tunggu anak. Tapi Nabi kata Tuhan ni lebih pada tu lagi. Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak dia. Tu nak ayat hebatnya Tuhan. Sebab tu setiap benda macam Quran ni kata ulama bapa start dengan bismillahirrahmanirrahim. Antaranya Tuhan nak menzahirkan kasih sayang dia. Tuhan ni ada 99 nama dia. Dia disebut dalam hadis. Nama dia macam-macam. Tapi apa hak ni hak banyak tu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 114 kali dalam Quran tu. Setiap surah ada. Pasal Tuhan nak menzahirkan kasih sayang dia lebih. Sebab dia kata inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Tuhan dalam satu hadis kursi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat kasih sayang aku mendahului marah aku. Marah ada, tapi dia kasih sayang tu mari dulu. Supaya moklah sayang kat anak. Dia piak tu jari benar piak. Ayuh lagu tu juga. Ayuh cepat sikit piak orang. Tak, pergi temu ni. Tu ayuh kita ni. Mok ni kat lagu mana pun dia teriak lah. Anak buat lagu mana pun teriak, sedih teriak. Dia tak faham anak. Tu sebab kasih sayang dia tu lebih besar daripada kemarahan dia. Kita ayuh ni pain dulu baru ngepek. Win napa Jepun 2 kali baru mengepek. Tu perangai. Tunggal langgar dah anak tu baru boleh mengepek. Lain. Tapi Tuhan ni inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam satu ayat Quran dia kata inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat aku ni kasih sayang aku ni wasi'at kulla syai'in merangkumi. Wasi'at ni kata kita gak cover putih kata menjangkaui. Wasi'at kulla syai'in melangkaui semua benda. Kulla syai'in. Syai' tu dalam bahasa Arab ialah segala barang. Syai' bila disebut syai' ni ialah segala barang. Kata dunia ni syai' belaka. Kita, kambing, lembu, tumbuhan, apa semua makhluk Tuhan ni syai'un. Bila dia guna dalam nakirah. Rahmati wasi'at kulla syai'in. Kasih sayang aku ni merakumi, melangkaui semua perkara.
Sebab dalam satu riwayat kan pernah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengar orang duduk doa depan Kaabah tengah malam. Musim haji dia pergi nak tawaf tengah malam, dia tengok orang duduk doa depan Hajarul Aswad. Orang ni doa. Orang ni doa minta aku ni masuk dalam syaik. Dalam syaik. Dia baca ayat tu. Wahai Tuhan, kamu kata inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Aku ni lah salah satu syai'un. Faltasi'ni rahmataka. Tu doa dia. Ini ataupun ana syai'un faltasi'ni rahmataka. Masuklah aku ni hak syai' ni dalam rahmatmu. Tu doa orang hak dekat dengan Tuhan lah. Hebat doa dia. Kita ni kat doa macam-macam dekat Kaabah. Nak jadi kaya lah, nak bini lah, apa macam-macam. Bini duk amin belakang, siapa bat tu senyap. Hak lain tu derah punya suara, bat tu senyap. Rupa dia minta bini dua. Baik. Jadi hak ni disebut. Jadi Tuhan ni At-Tawwab, At-Tawwabur Rahim. Maha pengasih, apa ni maha penerima taubat dan maha mengasihani. Ayat sebelum dia kata wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Jadi ni Tuhan suruh Nabi ni royak kita. Royak pada kita orang berimeh apa dia? I'malu. Hendaklah kamu beramal. Beramal iaitu buat benda hak Tuhan suruh. Tu dia katakan amal. Semaya, puasa, gapo, buat barang-barang baik yang disebut sebagai ma'ruf. Buatlah setakat yang kita boleh. Apa? Sebab Tuhan kata fasayarallahu amalakum. Tuhan duk perhati. Tuhan duk tengok tu kerja buatmu tu. Wa rasuluhu, Nabi pun duk perhati, duk tengok. Ni pada zaman itulah, pada zaman Nabi hidup ni. Nabi duk perhati, lepas tu wal mukminin, orang beriman pun duk tengok juga. Kawan ni mari kau tak jemaah. Kawan ni ada ke tika jemaah ni? Ada ke tanya orang mengajar ni? Orang pakat duk perhati belaka. Ai mamak ni tak ada gaji tengok jemaah. Mayam mana? Kan biasa kapur lagu tu kan. Tak aja tengok jemaah ni dia ni. Rumah dekat masjid ya. Jadi orang-orang perhati. Bukan setakat Tuhan tu memang perhati semua. Atas malaikat, atas gapo untuk cantik. Tapi manusia pun sebenarnya duk perhati. Perhati tengok. Cuma kecek tak kecek cerita lain lah. Tapi orang perhati. Tak je tengok masjid. Pasal malam ada semua. Pasal malam tak pergi mana. Pada lalu dia. Tapi masjid tak ada hari Jumaat. Pada dia pula sedap jawab. Amah maya Jumaat Mekah. Hari Jumaat tu nyogi lagu mana tak tahu Mekah. Jadi hal tu Tuhan sebut wasaturadduna ila alimil ghaib. Akhirnya kita ni akan dikembalikan kepada Allah. Tu hak pentingnya. Atas dunia ni kena buat molek sebab apa? Esok ni kita ni balik jumpa Tuhan. Balik jumpa Tuhan ni sifatnya alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui benda yang gaib, benda yang nyata. Atas dunia kita boleh susuk daripada bini, boleh susuk pada orang, boleh susuk pada saing, tapi di akhirat tak boleh nak susuk. Tak boleh nak susuk. Sebab semua ni dicatat. Kita buat dalam gelap pun, malaikat catat. Malaikat tak masuk sekali kita masuk dalam jambil. Malaikat tak masuk. Malaikat ni antara tempat dia tak pergi dalam jambil. Tapi jangan ingat bila dia tak turut, dia tak tahu. Dia tahu makan nasi boleh puasa tu. Walaupun dia tak masuk dalam jambil, tapi dia tahu. Muka buku tu ada. Dia tahu. Kita buat gapo dalam jambil, dia tahu belaka. Dalam gelap kita buat gapo. Macam kalau pergi dengan orang petino. Malaikat ni kalau orang puai tak tutup aurat, dia tak masuk dekat. Dia malu. Tu perangai malaikat. Kita ni kalau tak tutup aurat kau nak tengok. Ya, malaikat dia malu. Sebab tu bila Nabi terima wahyu yang pertama balik, Khadijah kata, bila Nabi kata zammiluni selimutlah aku, aku nampak lembaga pelik. Khadijah kata, Khadijah akak kain tudung dia masuk dalam kain tudung. Dalam kain kelubur tu suruh tok kepala Nabi, dada dia tutup dengan kain. Lepas dia tanya, nampak lagi kau tak? Kok makhluk besar? Tak ada. Baru Khadijah faham, tu malaikat tu. Sebab kalau iblis dia tupai sekali.
Dia tupes sekali masuk lekai ke lubung tu. Sebab tu orang puai kalau masuk atu isteri agak apa, sini tempat dia. Oh payah nak mesok. Dia tempat dia duduk main kawasan ni. Dadon. Kawasan larang ni. Kalau nak bomo mana? Dia kat sini. Nak pergi tak boleh pakai arah. Tu nak ayat. Memang tu cara setai iblis. Dia suka lah tu. Jadi bila ada kisah ni, Khadijah bubuh Nabi masuk dalam tuduh aku. Ai masuk tak ada. Kerja Khadijah faham. Mungkin dia reti, dia kata ni tentulah namus. Malaikat ni kata. Sebab kalau setai dia tak mari. Bila pergi jumpa Warakah, memang betul. Warakah kata inilah namus. Istilah dia namus. Namus ni lah Jibril yang telah datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa sebelum daripada ni. Itu cerita dia kalau kita baca. Jadi Tuhan ni alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Jadi esok di akhirat ni hamba sendiri tuan-tuan semua, Tuhan awak buka habis. Kecuali kalau hak diampun, kalau kita minta apa atas dunia, kalau dia sia kita, dia tutup. Dia delete. Dia delete habis perbuatan jahat kita. Tapi kalau dia tak sia kita kan, esok tubik. TB yang orang boleh baca belakang di skrin. Wak gapo. Sebab tu kena taubat dulu sebelum kita mati. Dengan harapan Tuhan tutup aib kita di akhirat. Tuhan delete habis. Kalau tidak kan hanya kita lah. Sebab ada cerita-cerita orang pergi Mekah, dia tak taubat, dia tak tahu gapo, dia tak juru. Pergi Mekah ni, hamba dengar cerita banyak. Kita pun takut kada nak pergi Mekah, mikir lama tu hewak gitu, malu lah kita. Dia ni satu sore-sore cerita tu. Cerita lama lah. Dia ni memang tak jauh lah, macam-macam perangai dia. Minum arak lah, judi, main teno. Tapi satu kali Tuhan, tak tahu lah Tuhan geruk hati dia nak pergi Mekah ni. Pergi Mekah, siapa-siapa depan Kaabah tu, tubik habis kok dia buat di skrin Kaabah. Orang lain tak nampak. Dia nampak sosok. Supaya tengok filem. Teriak tu kat Nana dia hari tu. Tu dia cerita. Tubik dalam satu tulisan. Dia tak sebut nama siapa. Tuhan tunjuk ke dia. Tubik di skrin Kaabah. Dia ni Kaabah tubik. Supaya orang tak payah filem. Dia tu buat benda tu, buat benda sosok nampak habis. Orang lain tak nampak. Kalau orang lain nampak, gek habis. Ada. Tapi dia jam lah. Lama tahun nampak tebe ni. Teriak tu kat siapa nak seluk. Dia. Nak royak. Jangan main. Jangan main kita ni dengan Allah SWT ni. Jangan tebih main. Kita ni kadang-kadang Allah. Kok jatuh pergi pakai telekong pun tu habis dalam Instagram. Main boleh bagi lagu tu depan Kaabah. Ya, ambo tak faham orang ni. Kalau Tuhan nak buat apa-apa nyak lah tika tu. Patut bagi tu janganlah duk nyohu kat orang. Kita buat benda tak molek ni, benda salah ni, kita tak boleh nyohu kat orang. Patut malu kat orang ni, tubik dalam Instagram, dalam apa jenis makhluk pun tak tahu. Sohu bagi tak betul tu sohu. Kita patut malu dengan benda salah yang kita buat. Kita sohu ni bagi molek ya. Tapi orang lain ni tu nak kata pelik manusia zaman lain ni, kita pun tak faham. Dia sohu dengan bagi hak salah. Bangga dengan pelanggaran hukum. Tak tahulah nak kata lagu mana kata manusia ni. Jadi esok tu dia kata fayunabbiukum, kamu semua ni akan didedahkan, akan bagi tahu semua benda yang kamu buat kecil besar, banyak sikit tu habis. Sebab itulah kita patutlah bertaubat di dunia sebelum kita mati, supaya dengan harapan Tuhan ampunkan dosa kita dan Tuhan tutup aib kita di akhirat. Itu paling penting. Wa akharuna, ni pembicaraan aib pula. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Jadi perbicaraan lain. Habis dah cerita zakat dengan taubat tadi. Mari ayat yang seterusnya. Tuhan cerita balik tentang sebahagian golongan yang ada di Madinah. Dan segolongan yang lain dari orang-orang yang tidak turut berperang, ditempuhkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah, sama ada dia mengazabkan mereka ataupun dia menerima taubat mereka. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi satu geruk ni Tuhan tak kata gapo lagi. Murjauna, masrah ke Tuhan lah. Lagu mana keputusan ni dengan orang yang tidak pergi. Sebab dia ada banyak kategori kan, kita bicara dulu ada bahasa jenis munafik betul, ada hak gitu hak gini. Tapi ada sekelompok ni, dia ni tidak diturunkan hukum. Quran tidak ayat dia lagu mana pada waktu mereka awal, pada waktu itu. Dia sebagai mengharapkan
keputusan Allah. Dia minta taubat, dah agak-agak Tuhan terima. Baik, ayat seterusnya ini lain pula perbincangan. Wallazina takhazu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan orang Islam dan menguatkan keingkaran mereka serta memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman dan juga untuk dijadikan tempat intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara, mereka akan bersumpah dengan berkata, tidaklah yang kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini melainkan untuk kebaikan semata-mata. Padahal Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta. Ini Tuhan cerita tentang antara khianat ataupun perbuatan perancangan golongan munafik di Madinah ni. Selain pada dia khianat Nabi kok belakang, antaranya dia nak pecah. Nak pecah perpaduan orang Islam ni cara macam mana? Buat masjid. Dia buat masjid etik. Masjid ada dah. Masa tu masjid di Kuba ada dah. Masjid di Madinah ada dah hak Nabi buat. Dia pergi buat pula masjid lain. Tujuannya apa? Bukan nak cari pahala, bukan untuk beribadat. Tapi tujuannya lah supaya orang pecah. Orang yang duk berhimpun dengan Nabi semua ni, bila dia buat masjid baru, dia harap orang ni akan mari. Tinggal Nabi, mari duduk sini. Bila duduk sini kan, dia boleh buh lah kepala tu. Gapo-gapo barang hak tak molek, dia boleh bubuh. Dan di bawah ni dia tulis masjid ini ialah yang didirikan oleh kaum munafik di Kuba. Di Kuba, dekat dengan Masjid Kuba, tidak jauh dari Bandar Madinah, terkenal dengan nama Masjid Dirar. Dalam istilah Quran ni, dalam istilah sejarah pun dibagi Masjid Dirar. Sebab tu bila kita buat masjid, kita kena pastikan niat kita betul. Itu paling penting. Sebab ialah manusia macam-macam. Ada setengah buat masjid nak beragah. Ada orang setengah buat masjid dengan tujuan nak pelari orang ramai habis pos itu. Aku buat ni ketek. Tu ada ni masjid Dirar. Nak memecah belahkan perpaduan dan kekuatan orang beriman dengan mendirikan masjid. Sebab tu masjid ni bukan asal masjid tu jadi hijau dah. Mungkin kerana itulah dalam mazhab Syafi'i kita ni tak boleh banyak masjid dalam satu tempat. Mungkin kerana tu kita pun tak tahu apa ulama, tapi kalau kita ambil daripada peristiwa ni mungkin tak sewi jadi pecah. Banyak sangat masjid satu tempat sedangkan orang tak ada. Orang tak ramai, Tok Imam dengan Tok Bilal. Masjid tapi banyak. Sebab masjid ni sendiri dia boleh jadi tempat perpaduan ummah, dia boleh jadi tempat orang bala. Kalau kita pergi di China, dekat Lanju. Lanju ni antara kawasan yang ramai orang Islam. Ada berapa puluh ribu orang pergi di Lanju. Sebelah atas pada Linzia. Linzia ni kawasan dia Linzia. Pada atas tu dia panggil Lanju. Lanju ni situ ada 2000 lebih masjid. 2000 lebih. Kita heranlah ke mana banyak. Rupanya berapa jadi banyak tu? Ki mazhab lain. Dia ada mazhab Ambali, ada mazhab Maliki, ada Hanafi. Jadi dalam satu kapur 2 masjid. Orang tak ramai. Mazhab Hambali buat so masjid. Mazhab Hanafi buat so. Jadi mayat masa orang tak ramai. Dalam masjid pun tak penuh. Tapi jemaah ni suku-suku pasaki mazhab. Baloh masalah juga tu dalam kampung. Masjid banyaklah, 2000 lebih. Dia tulis dalam buku, kita pun tanya pemandu pelacur memang dia kata sini. Pada dia tunjuk tu jalan. Rupanya mazhab lain-lain. Sebutir kampung 2. Dekat-dekat pula tu. Dekat-dekat masjid. Ni satu hal juga. Tu buat masjid ni bagus. Tapi sebab tu hamba kata tadi, tujuan tu kena jelas. Tujuan kena jelas. Apa kita buat masjid. Biarlah kita buat masjid ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana benda-benda lain. Sebab kalau tidak dia jadi masjid Dirar. Dan masjid Dirar adalah sejarah bila buat masjid ni, Tuhan royak ke Nabi ni, tubik dalam ayat ni. Dan akhirnya Nabi perintah sahabat pergi perutuh. Masjid tu diperutuh. Dalam sejarah memang perutuh. Tak ada sebab tu dulu ni tak ada. Dia sebab masjid Dirar. Jadi masjid ni pun kalau ada masalah pun boleh perutuh. Bukan kata tak boleh putus masjid ni. Tapi kalau masjid ni Dirar,
Dalam Islamnya boleh putus. Kita ni ambil ukuran, tak boleh putus rasa masjid. Tidak juga tengok masjid tu lagu mana lah. Tujuan ke apa kalau masjid tu masjid ajaran sesak duk mengatik kok si capur jatuh teno apa contoh tu. Nak wi peluang ke mana? Ada dalam masyarakat kita, ada bahasa jenis mengatik jatuh teno dalam gelak ni. Lepas tukar taki laki bini orang untuk laki orang bertukar. Dah kali mengatik tu. Naik seh lain, bukan seh seh lain tu naik tu. Ada mula kalau kita baca tapi lain tak ada dengar. Ambo pernah baca laporan tu, dia ada satu tarikat sesak lah. Dia suruh ngatik dalam gelap. Tutup lampu ke apa semua, lepas tu dia naik seh tu. Hak jatuh cari tu tak kira. Bini dia ke bini orang tak cara. Lepas dia kata kalau boleh anak tu anak soleh. Dia sebut nama anak soleh. Anak yang pasal lahir daripada kesih pada zikir. Enggak zikir nama rima kalau pergi buat maksiat gitu. Anak soleh sungguh, enggak hak jatuh nama saleh. Jadi ada di Malaysia ni sohu tarikat sesat, tapi lah ni tak ada dengar dalam gelap ngatik dalam gelap dia sengaja letak capur jatuh tino mana mariok luar setan masuk akhirnya berlaku perzinaan dalam surah dalam masjid mengandung apa semua. Ni nak ayat benda sesat lagu tu tak kita nak elok. Kalau kajian tahu kajian ada bukti ke apa dia kena dia ambil tindak okey. Kalau perlu putus lah. Walaupun masjid sekalipun boleh putus. Bukan asal masjid ni tak boleh putus dak. Tapi kena ada sebab yang kukuh. Sebab dalam kisah Nabi ni pun ada masjid yang memang dia niat buat masjid tapi tujuan dia. Tujuan. Jadi istilah kita masjid dirar. Masjid dirar. Jadi dalam ni Tuhan cerita kepada kita panjang kalau kita baca tafsir itu panjang. Kemudian seterusnya kait dengan ni juga Tuhan kata oleh kerana tujuan orang ni buat masjid ni masjid dirar, maka ayat 108 Tuhan kata kepada Nabi la takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan janganlah engkau wahai Muhammad semaya di masjid itu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Jadi dia kalau kita baca dari secara tu kata Sil Ambo, demo ni bila dia buat siap masjid, pokok munafik dia jemput Nabi pergi resmi. Panggil nak pergi resmi bukan main. Panggil Nabi pergi resmi. Dia nak tutup niat dia tu. Tapi Tuhan pitah dulu lagi. Tuhan dedah kan niat dia melalui ayat ni dan Tuhan sebut pada Nabi la takum fihi abada. Mu jangan pergi sekali-sekali. Jangan berdiri sini maksudnya jangan semaya. Bukan pergi tu maksudnya jangan pergi semaya. Sebab Nabi ni kalau dia pergi masjid dia akan semaya sunat. Kita pergi ambil gambar ya. Di masjid cari jambe. Pergi mana-mana cari masjid dulu hunggah jambe. Lepas tu toteh-toteh ambil gambar tangga balik. Tapi Nabi ni amal dalam agama kita pergi mana-mana bila jumpa masjid semaya sunat. Kita ambil wuduk naik semaya tahiyatul masjid. Dalam masjid kita ambil berkat, ambil fadilat. Kita lah ni pergi ambil gambar, pen situ, pen sini. Naik capung atas mimbar pergi tukar. Pakai topi koboi. Ambil gambar. Lepas tu tunggu dengan bodoh gitu. Semaya sunat tak. Jadi tak faham kita pasal kita tak faham. Jadi Tuhan sebut ni kepada Nabi la takum fi abada, mu jangan semaya di masjid tu. Pak bila-bila. Pak bila-bila. Sebab tu dalam sejarah lepas tu masjid ni dirobohkan. Dan Tuhan kata masjid yang dibuat awal-awal iaitu Masjid Quba. Kan mula-mula Nabi siapa di Madinah ni, dia mula sekali di Quba dulu. Masjid Quba tu yang masjid yang ussisa ala taqwa. Ditegakkan ataupun dibangunkan atas dasar takwa kepada Allah. Berbanding dengan masjid yang dibuat oleh munafik ni yang merupakan masjid dirar. Dan dalam itu Tuhan kata orang-orang yang bersih dan mereka yang mencari kesucian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita pun bila kita buat masjid ke apa niat kita biar betul. Niat biar betul supaya masjid kita ni masjid yang benar dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan konsep masjid ni juga kalau di segi araknya tak nanti besar. Kita ya lah ni bila sebut masjid kena besar, juga besar. Kalau kecil tak panggil masjid.
Sebenarnya di Tanah Harak ni kalau tengok asal tempat mayat panggil masjid lagi, tak panggil musola. Dia panggil masjid ya. Kita ni musola, balasok, surga, macam-macam istilah. Sebab tu Tok Guru mula dia kata, puak ni buh nama kita bukan apa, nak suruh boleh isap rokok. Tok Guru Aziz dia pun kata, buh nama surga apa balasah tu bukan apa, nak suruh boleh isap rokok. Kalau masjid tak ada isap rokok, dalam masjid. Jadi kalau surga tak apa. Cokor hara dalam surga ada isap rokok daun tu. Tu Tok Guru Aziz dia pun dah kata lah gitu. Sebab memang kita tengok tali Islam betul, dia tak ada belakang tu. Dia semua masjid. Masjid asal masjid tu pak kita sujud. Kita semaya ni masjid. Macam apa cerita kalau pergi di Mesir, di Kairo. Kita pernah pergi Kedah. Kedah dia ni. Waktu masuk, bimbel takut muka tak sesal lagi nak jalan. Takut tak ada balik hotel. Tanya nak semaya mana? Ya temu pergi masjid. Kita musim-musim cari masjid. Tak jumpa. Kita duduk hitam menara. Perangai kita kan bila sebut masjid kat hitam menara. Lek mana menara tak ada. Pusing-pusing dari Kedah. Tu yang masjid dia kata. Rupanya joket sikit je. Joket sikit tu boleh muat dalam 15, tak sampai 15 orang. Itulah masjid dia temayat. Oh kata paruk buat dia ni mudah basuh. Boleh semaya dalam 10 orang balik 15 orang tak boleh dah jatuh. 10 orang boleh semaya. Joket sikit biga kalau kita kat biga beranda. Tu maya situ. Buat dia memang maya situ. Oh kata mudah basuh buat ni. Mudah basuh. Dan sebab dalam masyarakat dia panggil ada masjid dan ada masjid jami'. Masjid jami' ni biasa masjid buat jemaah. Masjid jami' tu masjid buat jemaah. Sebab tu kalau kita baca dalam buku dia ada istilah masjid, lepas tu masjid jami'. Masjid jami' ni maksudnya masjid yang dibuat semaya jemaah. Ada masjid yang biasa yang tidak jemaah. Yang tidak jemaah. Tapi tak ada surah, tak ada balasah. Musola boleh nak sebut. Dia sebut masjid belakang. Tu style fahamnya orang Arab. Cuma kita pun kena boleh kita lah ni pun ada kan. Masjid jemaah, masjid tak jemaah kan ada dah lah ni tu. Masjid tak jemaah, masjid buat sendiri supaya kita boleh beriktikaf. Tapi Tok Guru dia kata tak ada belaka surah ke apa. Sebab tu Tok Guru Aziz dia pergi mana-mana pun surah ke balasah ke dia maya sunat tahiyatul masjid. Sebab bagi dia masjid belaka. Kita yang buat payah. Buat payah. Tu cara tahap baik. Balik pada cerita ni. Jadi masjid ni hak Nabi bina tu lah masjid yang usisa ala taqwa. Ayat 109 sebut afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari keredaan Allah itu lebih baik, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka. Dan ingatlah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini garis panduan lah kepada kita dalam kita menilai masjid. Jadi asasnya tadi kalau kita nak buat masjid, niat kerana Allah SWT. Jangan kerana nak bangga, nak beragah, nak badi comel. Itu tak betul lah di segi agama. Dan tu ayat jelas pada kita. Masjid dirikan atas dasar takwa, ada keberkatan dia. Ada fadilat dia. Tapi orang buat masjid dengan tujuan-tujuan lain, orang ni akan bawa pada neraka. Terutama dalam konteks masjid Dira yang ada di Madinah. Jadi orang ni kena cermat. Dalam bab ni kita kena cermat. Sebab tu kalau kita tengok kan pengalaman kita, tapi ni bukan semua orang tahu. Dia ada setengah masjid ni kita masuk kita suruh tenang. Ada setengah masjid kita serabut. Pengalaman yang model lah. Cuma tak selesai ayat mana-mana. Tapi ada setengah kita masuk kita serabut. Rasa kita. Masjid. Tapi kita rasa tak tenang. Kita ada serabut. Kita semaya sunat pun kita tak tahu nak ayat tak erti. Tapi ada masjid tu kita lakah ya. Kita suruh sejuk ya. Kita lakah tu kita suruh sedap. Kalau Kelantan nak paling jelas Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi ni memang Tuhan bui. Kita pergi tu kita rasa. Bukan kerana seming. Nama kata sejuk tu ke seming ustaz. Tidak. Tapi perasaan tu pengalaman orang lain pun tak tahu. Tapi antara masjid yang bersedaknya ialah Masjid Muhammadi. Bila kita pergi tu kan. Tak tahulah. Tu hari satu perasaan. Ya kita rasa sedap. Kita tak ada semaya sunat ke apa. Kita masuk tu perasaan dia.
boleh jadikan orang dulu buat masjid tu tujuan dia comel, niat dia ikhlas. Ulama-ulama dulu tu heavy keberkatan. Keberkatan. Sebab itulah niat amat penting. Amat penting. Dia tidak nanti comel. Kita ni kadang ada setengah ni nak badi comel buat masjid. Nak comel. Habis piti ke apa semua. Tapi nilai rohaninya tak ada. Akhir comel lah masjid tu. Tapi jemaah tak hidup. Orang tidak mari sangat jemaah tu. Ramai mari bah berti pakat kecil. Sudah kecil tinggal naik piti pun tak bubuh. Ada juga lagu tu. Jadi situ ni garis panduan lah bila kita bicara berapa ayat ni, garis panduan kepada kita supaya kita cermat dalam bab ni. Sikit lagi sebelum kita berhenti. Tidak ya tergantung. La yazalu bunyanahumul ladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Keruntuhan masjid yang dibina oleh mereka yang munafik itu sentiasa menjadi penyakit syok dan keluh kesah. Lebih daripada yang sedia ada di dalam hati mereka. Tidak akan habis kecuali apabila hati mereka hancur luluh di dalam tanah. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ini antara kesannya masjid yang tidak dibuat dengan ikhlas. Orang tidak tenang duduk dalam masjid. Jemaah pun tidak hidup. Jemaah tidak hidup dan dia tidak tarik orang. Jadi sebab itulah kita kena pakat betul dalam bab ni. Ni beberapa ayat berkait dengan masjid. Start pada ayat 107. Kalau kita baca tafsir ni agak panjang huraian dia. Jadi saya sebut tu lebih kurang saja. Kita berhenti dulu sebab ayat 111 ni tajuk lain dah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Kalau kita baca ni panjang pula ni. Ni masuk pada bab jihad. Yang dalam isu jihad berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat ayat 110 dulu. Untuk malam ni mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salah satu doa yang saya baca tadi tu doa untuk melindungi daripada wabak-wabak penyakit. Ini yang diajar oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ada dalam kitab hadis. Ni patut amal puya-puya lah ni. Coronavirus ni. Coronavirus ni antara yang kita tak tahu. Jadi doa seperti ini molek benar kalau kita pakai amal. Ada banyak-banyak doa yang diajar tapi ni yang disebut dalam hadis. Kita minta Tuhan lindung daripada jahdil bala. Bala-bala yang berat. Wadarkis syaqa, kesusahan yang berterusan. Wasu'il qada dan qada yang buruk. Sebab qada ni ada khair dan syar. Qada ni ada baik, ada buruk. Jadi kita minta lindung daripada qada-qada yang buruk. Wasyamatatil a'da, celaan musuh kepada kita. Ini antara doa yang patut. Boleh minta dengan email dengan ustaz-ustaz lah boleh tulis tu. Saya sebut saja ni antara doa yang patut kita amal, terutama bila berhadapan dengan wabak, penyakit dan bencana. Insya-Allah selamat. Wallahu a'lam.